nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Oke, selamat pagi sekali lagi kepada seluruh rakyat Malaysia yang dicintai. Saya berada di negara Korea, tapi hati saya tetap di Malaysia. Saya tetap mendoakan negara Malaysia tanah tumpah darahku. Apapun terjadi, Malaysia tanah tumpah darahku. Sabah tempat kelahiranku. Sabah adalah tempat saya hidup dan mati. Pastinya, saya berdoa untuk negeri Sabah. Saya berdoa untuk tanah tumpah darah di mana tempat saya lahir, dan mungkin juga tempat saya akan dikuburkan di Sabah juga. So, sebab itu, cantik manapun Korea, Sabah tetap terbaik. Sekarang negatif. Sekarang 2 darjah Celcius di Korea. Tidak sudah terlalu sejuk sebab sudah ada matahari. Tapi masih sejuk juga lah. Di tengah pekan pun di Korea, tengah pekan pun ada batas-batas sayuran. Nah, tengah pekan nih. Di tengah pekan mereka tetap tanam sayur. Tetap tanam sayur di tengah pekan yang besar. Bandar bukan pekan. Pun ada sayur ditanam. Fully utilized. Okay, so apa terjadi seterusnya? MB, Menteri Besar Terengganu, dicabar supaya letak jawatan kalau seorang lelaki yang betul-betul berani, seorang gentleman, kalau betul-betul yakin, kalau betul-betul mau tunjuk bahwa kamu itu berkuasa, kamu itu ada pengaruh, kamu itu cukup kuat, kamu itu boleh menang, kamu itu mempunyai banyak pengundi, banyak sokongan, letak jawatan lah. Itu yang telah dilakukan, dicabar oleh Azalina Osman Said. Azalina Osman Said mencabar Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri supaya letak jawatan daripada jawatannya sebagai Menteri Besar. Kerana menurut Azalina, pencalonan dia sebagai Menteri Besar, sebagai calon untuk PRK yang seterusnya di Terengganu, tidak ikhlas dan tidak berani serta penakut. Kerana apa? Menurut Azalina, dia kata, kalau Ahmad Samsuri berani, letak jawatan lah. Letak jawatan dulu, baru lawan one on one. Sekarang ini kalau dia kalah pun, dia tetap juga Menteri Besar. Dia tetap Menteri Besar dan dia masih lagi tetap berkuasa. Dia tetap Menteri Besar, tetap Menteri berkuasa. Tak ada apa-apa jadi kepada dia. Dan tak ada apa-apa jadi kepada PAS di Terengganu. Tapi kalau dia letak jawatan, barulah kita nampak siapa sebenarnya dia. One by one lah, kata Azalina. Jadi saya pun agak setuju dengan apa yang Azalina Osman Said kata. Kalau berani letak jawatan lah, baru one on one. Baru syok. Baru kita tengok siapa yang kuat, siapa yang betul-betul menang. Di belakang saya ada kereta api. Baru lalu kereta api di Korea. Seolah-olah di Korea punya kereta api macam tadi tu, limpas itu, macam kereta api di komuter lah, macam komuter begitu yang limpas tadi tu. Belum saya ada nampak lagi kereta api laju di Korea, tapi yang tadi tu, yang baru lalu itu adalah kereta api macam komuter kalau di Malaysia. So jadi saya pun mau tengok sebenarnya, kalau betul-betul Ahmad Samsuri berani, kalau betul-betul dia mau tunjuk dia ini betul-betul boleh menang atas tiket orang biasa tanpa ada pengaruh. Ini sekarang sudah keluar asap. Makin sejuk. Ini makin sejuk di sini. Tiba-tiba turun suhu sejuk. Saya punya tangan pun keras ini. Jadi pada pendapat saya, ya betul. Kalau betul-betul dia mau tunjuk dia kuat atau tidak, dia hebat atau tidak, letak jawatan supaya nanti waktu dia bertanding, dia betul-betul bertanding tanpa apa-apa jawatan, tidak terpengaruh dengan apa-apa jawatan. Barulah siok, barulah gentleman. Okey, kita tengoklah pemimpin bersatu Terengganu ini berani atau tidak. Kalau berani mereka sahut cabaran Azalina Osman Said, barulah padu. Sebab sekarang nih kalau dia bertanding pun,
dia boleh pakai kekuatan dia sebagai menteri besar. Jadi mungkin dengan jawatan menteri besar itu dia boleh mempengaruhi pengundi-pengundi supaya mengambil dia ataupun memilih dia kerana dia ada jawatan. Dia perlu dihormat, dia perlu untuk menang kerana dia menteri besar. Tapi kalau dia betul-betul berani, ikutlah atau sahutlah cabaran daripada Azalina. Denyut nadi suara rakyat. Bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey. Sekarang berada di Korea, masih di Korea. Sekarang agak panas, 2 darjah Celsius, so boleh tahan lah. Tapi memang sejuk juga lah, 2 darjah Celsius sekarang di satu provinsi di Korea. Kita pergi main badminton di sini Korea. Okey, kita pergi main badminton di Korea, berlawan dengan kawan-kawan dari Korea. Tapi memang orang champion lah. Hebat lah dong main. Lagi pula saya pun bukan hebat sangat main. Boleh lah untuk main petang-petang di rumah. Okey, terbaru SPRM umum akan panggil 4 MP daripada Bersatu yang telah mengumumkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertama sekali, di sinilah mereka termakan kata sendiri, yaitu mereka kata apa? SPRM dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu, terutamanya kerajaan, untuk kononnya disalahgunakan. Jadi terdiamlah kali ini, di mana SPRM betul-betul menyiasat kalau ada kes. Di belakang saya pun masih ada salji, tapi semakin cair sekarang. Semua serata tempat ada salji lah. Okey, jadi apapun, SPRM telah menunjukkan sifat profesional mereka, bahawa mereka kalau memang ada kes, mereka tak akan memberikan muka, mereka tak akan diperguna dengan begitu mudah. Sekarang 4 orang ahli parlimen itu akan dipanggil. Masalah besar bagi Bersatu sekarang ialah kenyataan-kenyataan yang mereka telah keluarkan itu telah pun dibuat laporan-laporan polis, termasuklah SPRM. Nanti kalau SPRM telah selesai menyiasat perkara ini dengan profesional mereka dan ternyata bahawa tidak ada unsur rasuah, apa yang jadi kepada mereka-mereka yang mendakwa kononnya SPRM ini disalahgunakan? Kalau saya SPRM, jangan tunggu lama, kasih saman, alang-alang, supaya mereka sedar mereka berada di negara yang berdaulat, negara yang ada undang-undang, negara yang semuanya masih lagi terkawal dengan undang-undang. Bukan sembarang cakap. Mulut dikaruniakan oleh Tuhan untuk kita buat perkara baik, bukan memfitnah. Apalagi kalau fitnah itu hanya untuk semata-mata supaya boleh menang. Boleh menang pilihan raya kah, boleh menang hati orang kah, hanya untuk dapat berkuasa. Sanggup memfitnah itu teruk lah. Teruk, betul-betul teruk dan berdosa. Apa agama pun kata fitnah itu berdosa, tak baik, berdosa. Jadi 4 MP ini, kalau mereka nanti disiasat dan terbukti mereka tak ada pun kena rasuah, tak ada pun kena janji, tak ada pun ada apa-apa habuan kah, jawatan kah, berpuluh juta kah, berjuta-juta kah, nak jawab nanti padan muka kamu. Yang pasti sudah ada 2 MP. Sudah ada 2 MP daripada Bersatu ini sudah pun tampil dan memberi penjelasan bahawa mereka ingin mengambil tindakan kepada pemfitnah. Daripada Labuan sudah tampil menyatakan bahawa tidak ada unsur rasuah, tidak ada pun mereka dipujuk untuk dapat rasuah kah, diberi jawatan kah. Ini sudah satu bukti bahawa SPRM sudah menang. SPRM sudah menang. Sekarang ini seolah-olah seluruh pihak yang tak senang, tak puas hati, siapa-siapa sajalah, sama ada kerajaan kah, pembangkang kah, rakyat kah, YB kah, MP kah, ADUN kah, semua yang tak puas hati dengan tindakan MP-MP yang menarik sokongan ini, seolah-olah mereka mensasarkan perkara tentang rasuah, dan ini seolah-olah menekan SPRM supaya melakukan melakukan siasatan yang tak perlu pun sebenarnya, sebab tiada pun yang perlu disiasat, tiada pun rasuah. Tapi mereka mau juga
Memandangkan mereka mau juga untuk disiasat, nanti SPRM siasat. Bila sudah siasat, kita tengoklah siapa yang meroyan. Nanti tak habis-habis meroyan. Nanti apapun tetap tidak puas hati, nanti siapa pula disalahkan. Nanti siapa pula yang disalahkan, siapa pula yang akan dituding jari karena kesilapan sendiri. Sekarang ini sudah terang lagi bersuluh, sudah ramai orang boleh tahu kesilapan utama ialah kerana kepincangan, mungkin kepincangan dalam akta lompat parti yang apa? Siapa yang buat salah? Hamzah Zainuddin dan juga satu lagi dorang punya wakil pada ketika itu. Jadi siapa yang salah? Janganlah salahkan orang pula. Kalau salah sendiri, padan muka atau kesian, tak tahulah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita tunggu apa keputusan 4 orang disiasat oleh SPRM. Jumpa lagi, bye-bye.